kita berharap Malaysia akan berjaya. Selamat Hari Malaysia, ngagai semua bangsa kita Sarawak dia baju foto, ngau ngagai semua bangsa dalam Malaysia tahu meh. Selamat Hari Malaysia. Selamat nyambut Hari Malaysia 16 September kadatai itu. Ngarap ke kita semua masyarakat bergempung ngapangan diri. Kami Nur Hidayah binti Muhammad Mustafa ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia untuk orang Sabah Sarawak yang diam di Johor dan semoga kita diam di situ semuanya happy selalu kaum insur perkaumannya seedalah di Johor tu sebab semuanya Sarawak, Johor dengan Sabah memang sporting semua. Orang Senanjung dengan orang Sarawak insur perkauman memang tak ada sebabnya diam di sini dah 4 tahun. Unsur perkauman memang tak ada ni lah sebab makanan semua Johor, Sarawak semua boleh masuk. Selamat Hari Malaysia untuk semua warga Malaysia. Menghinang kita meraya-rayau. Semoga selamatlah. 16 September setiap tahun menjadi lipatan sejarah negara kerana pada tahun 1963 Persekutuan Malaysia dirasmikan penubuhannya serta diisytiharkan oleh Perdana Menteri ketika itu Tunku Abdul Rahman Putra. Perisytiharaan dibuat di Stadium Merdeka disaksikan oleh Yang di-Pertuan Agong Raja-Raja Melayu, Gubernur-Gubernur Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah serta 30,000 rakyat jelata. Mengikut sejarah, pada 9 Julai 1963, Perjanjian Penubuhan Persekutuan Malaysia dimeterai di London hanya setelah laporan Suruhanjaya Cobalt yang dikeluarkan menyatakan lebih 80% rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju dengan cadangan kemerdekaan melalui penggabungan bersama Persekutuan Tanah Melayu. Satu masa dahulu Sabah dan Sarawak merujuk sebagai Malaysia Timur dan di Semenanjung sebagai Malaysia Barat. Kini tidak lagi dan dikenali sebagai Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak. Walaupun pada awalnya Hari Malaysia bukan merupakan cuti am di Sarawak dan Semenanjung Malaysia, namun mulai tahun 2010, Hari Malaysia juga merupakan cuti umum di semua negeri di Malaysia. Tahun ini, usia Malaysia sebenarnya baru mencecah 51 tahun. Namun, pelbagai corak pembangunan sedang Malaysia kecapi selaras dengan misi 2020 Malaysia sebagai negara maju. Justeru, aspirasi dari segi hubungan membentuk dan menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum dan budaya perlu dikekalkan agar menjadi buah tangan untuk generasi akan datang menikmati keunikannya. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan dan Sumber Manusia Negeri R. Vidanathan, Malaysia terkenal di mata dunia dari segi perpaduan kaumnya, tetapi jangan disebabkan anasir-anasir yang tidak baik, perpaduan serta keharmonian yang kita kecapi sekarang ini rapuh dan hancur. Sebaliknya, ia perlu dijaga dengan baik. Tambahnya, setiap rakyat perlu ada rasa tanggungjawab untuk mempertahankan kedaulatan negara yang telah diwarisi oleh datuk dan nenek moyang kita demi memelihara perpaduan kaum. Rasa perkara seperti ini tidak boleh berlaku di semua negara. Ada negara setengah negara walaupun mempunyai kaum yang sama tetapi mereka punya pergolakan dan juga peperangan sesama sendiri. Tetapi kalau kita lihat di Malaysia setakat hari ini di mana kita sudah 57 tahun mencapai kemerdekaan, saya rasa perhubungan kaum berada dalam satu keadaan yang baik dan lebih-lebih lagi kita sebagai rakyat Malaysia harus berasa bangga dengan keharmonian dan juga keamanan yang kita menikmati. Jadi sebagai rakyat Malaysia kita mestilah mempunyai satu tanggungjawab kepada negara kita, di mana Malaysia yang telah pun ditubuhkan pada tahun 1963, dan kita sebagai pewaris kepada negara ini mempunyai tanggungjawab untuk memastikan apa yang telah dipegang oleh datuk nenek moyang kita sebelum ini dan juga oleh pejuang-pejuang kemerdekaan. Kita kena pastikan bahawa Malaysia akan terus maju, dan untuk menjadi sebuah negara yang maju, antara perkara yang paling pokok, paling penting ialah perpaduan kaum. Menurutnya juga tiada kekangan bagi generasi muda untuk mendapatkan maklumat tentang sejarah negara kerana kini dunia tanpa sepadan mereka lebih mudah memperolehi segala informasi-informasi di hujung jari. Pada era zaman globalisasi ini juga, negara berdepan dengan keadaan yang getir di mana media sosial dilihat sebagai medium yang terpantas bagi menyebarkan maklumat sama ada yang dipercayai ataupun tidak. Tegas Vidanathan,
ia sedikit sebanyak dapat menyuntik elemen negatif bagi tujuan memecah belahkan perpaduan yang terbina, tetapi dengan sikap yang matang, rakyat seharusnya bijak menepis segala prasangka yang tidak baik kepada negara. Memang tidak dapat dinafikan bahawa ada setengah pihak tidak mempunyai tanggungjawab di mana mereka menggunakan media-media sosial dan juga bahan-bahan cetakan dan juga menerusi ucapan untuk menanam kebencian dan sehingga boleh menimbulkan satu situasi prasangka di mana berlakunya situasi di mana rakyat mula untuk mempercayai perkara-perkara yang boleh membawa kepada perpecahan. Jadi saya minta supaya pihak-pihak seperti ini untuk memberhentikan perkara-perkara seperti itu kerana mempunyai agenda-agenda yang tersendiri. Tambahnya, konsep Muafakat Johor yang diperkenalkan oleh Menteri Besar Johor bukan sekadar tema, malah ia memberi erti yang besar bahawa negeri Johor khususnya sangat mementingkan perpaduan rakyat dan menjadikannya sebagai sebahagian budaya kehidupan seharian. Beliau turut mengingatkan agar generasi muda yang bakal mewarisi negara tidak memandang ringan tentang sejarah negara, seharusnya mereka perlu menghayati serta memahaminya dengan lebih jelas. Jadi, sejarah merupakan sesuatu faktor yang cukup penting dan anak-anak muda khususnya generasi belia kena memahami sejarah dengan lebih mendalam dan menghayati sejarah itu. Dan mereka kena tahu bagaimana Malaysia terbentuk, bagaimana Hari Malaysia itu diperkenalkan, bagaimana Malaysia dibentuk, sebelum Malaysia dibentuk, bagaimanakah keadaan geografi negara kita, bagaimana Sabah dan Sarawak bersatu menjadi sebahagian daripada negara kita. Permulaan sejarah penghijrahan rakyat Sarawak ke bumi bertuah Johor ini asalnya hanyalah sebagai persinggahan sementara buat mereka yang bekerja di atas kapal yang semakin hari semakin berkembang mengikut peredaran masa malah sehingga kini. Menurut Penasihat Persatuan Sarawak Johor, Raymond Bryan yang juga merupakan anak jati dari Kapit Sarawak yang kini menetap di Johor, penghijrahan mereka bermula kerana ingin mencari pekerjaan di Semenanjung yang menjadi lubuk rezeki kepada mereka. Peluang pekerjaan yang ditawarkan di Semenanjung Malaysia menjadi tarikan utama yang bersesuaian dengan bidang kepakaran rakyat Sarawak itu sendiri, iaitu industri perkapalan dan juga industri minyak dan gas. Berbalik kepada history tadi, sebenarnya salah satu tarikan orang Sarawak ataupun Sabah yang berhijrah ke Johor ni adalah salah satu dia peluang pekerjaan yang amat meluas, terutamanya daripada industri perkapalan, industri minyak dan gas. Dan kita sedia maklum bahawa kepakaran oil and gas berasal daripada negeri Sarawak, sebab di sana bermulanya sejarah minyak Malaysia. Dan apabila ada peluang, so diorang akan bagi tahu keluarga, bagi tahu kawan tentang peluang-peluang yang ada. So secara tidak langsung diorang pun sama-sama berhijrah dekat sini. Itulah sebenarnya tarikan. Lepas tu dari segi perkembangan ataupun development komuniti Sarawak dekat sini, saya tengok memang banyak develop daripada Sarawak. Sebab di sini bagi saya, satu daripada dia senang untuk kita mencari pekerjaan. Lagi satu, gaji pun lebih lumayan daripada dekat sana. Lagi satu, sini senang untuk berurusan. Contohnya saya sebagai orang berniaga, so senang untuk saya berurusan dengan kerajaan negeri, senang untuk saya berurusan dengan pihak-pihak berkuasa. Dan lagi satu sini disebabkan infrastruktur dia. You tahulah kita dekat sana pedalaman. Saya pergi sekolah pakai sampan tiap-tiap hari. Itu pun kalau tak ada buaya, kalau ada buaya tak pergi sekolah. Itu dia punya faktor-faktor dia sebenarnya untuk menyumbang kepada perkembangan sesebuah komuniti. Di samping itu, Kerajaan Negeri Johor tidak mengenepikan kebajikan rakyat Sarawak yang menetap di sini, malah turut memberikan peruntukan serta menyokong segala aktiviti yang dilakukan oleh rakyat Sarawak. Hal ini membuktikan kerajaan negeri bersikap terbuka dan prihatin terhadap keseluruhan rakyat negeri Johor tanpa mengira asal-usul, bangsa, agama dan juga budaya. Kalau kita berbalik kepada persatuan Sarawak dekat Johor ni, memang banyak yang kerajaan telah bagi kepada kita sebenarnya.
Salah satu dia memang peruntukan dia akan bagi kita tiap-tiap tahun. Lepas tu kerajaan negeri dia support kita daripada aktiviti. Apa-apa yang aktiviti kita anjurkan akan disokong oleh kerajaan negeri. Dan lagi satu, apa permasalahan kita pun kita boleh mendapat bantuan yang sama dengan masyarakat setempat daripada kerajaan negeri. Contohnya aktiviti kemasyarakatan, aktiviti sosial macam gotong royong, perdana, lepas tu aktiviti kebajikan untuk orang-orang Sarawak. So benda-benda macam ini yang kita sampaikan melalui persatuan. So, daripada persatuan, apabila kita sampaikan persatuan akan menyampaikan kepada pihak yang berwajib. Daripada situ baru bantuan boleh disalurkan. Beliau yang sudah 14 tahun menetap di Johor berharap bersempena dengan sambutan Hari Malaysia ke-51 ini agar kemajuan yang dicapai terutamanya dari Kerajaan Negeri Sarawak dapat dipertingkatkan, seterusnya mencapai dan memperkukuhkan persefahaman seperti yang dipersetujui oleh nenek moyang kita dahulu. Rakyat Sarawak ini bukan sahaja berhijrah ke Johor untuk mencari pekerjaan, malah bijak mencari peluang untuk berniaga dengan membuka gerai-gerai di Pasar Tamu Sarawak, menjual makanan serta santapan eksotik Sarawak di sini. Pasar Tamu Sarawak ini dibuka pada hari Rabu, Sabtu dan Ahad dari jam 2 petang hingga 6 petang sahaja bertempat di Jalan Bayan, Taman Megaharia Pasir Gudang, Johor. Barisan Pemimpin Negeri Johor turut mengharapkan Hari Malaysia juga diberi penekanan kepada soal masa hadapan yang lebih baik buat rakyat dan jalinan perpaduan antara rakyat Malaysia, tidak kira Semenanjung maupun Sabah dan Sarawak, akan terjalin dengan lebih utuh dan kukuh selamanya. Hari Malaysia adalah satu hari di mana sebagaimana yang kita sedia maklum, apabila Sabah dan Sarawak menyertai negara kita, dan atas sebab itulah disebut sambutan itu sebagai Hari Malaysia, dibezakan dengan Hari Kemerdekaan. Kerana kemerdekaan dalam tahun 1957 tidak ada penglibatan Sabah dan Sarawak. Jadi untuk tentukan ada harinya yang Sabah Sarawak juga turut bersama dengan negeri-negeri lain, maka atas sebab itulah diadakan sambutan Hari Malaysia. Dan Hari Malaysia diharapkan kalau hari kemerdekaan kita menghayati perjuangan yang telah dilalui untuk dapat kemerdekaan bagi negara. Untuk Hari Malaysia kita berikan penekanan kepada soal masa hadapan, soal bukan saja gabungan tapi masa hadapan yang lebih baik, lebih berjaya untuk negara kita. Mana yang kita sedia maklum bahawa Hari Malaysia ini di mana kita Malaysia daripada sebuah negara yang kecil, Semenanjung Malaysia, bertambah besar apabila Sabah dan Sarawak bersama-sama kita. Ini menunjukkan bahawa negara kita Malaysia ini, kalau dulu masa kita merdeka, kita berasaskan kepada 3 bangsa yang utama, tapi dengan kemasukan Sabah dan Sarawak ni lebih banyak lagi bangsa-bangsa yang lain bersama-sama kita. Jadi maknanya kita bertuah kerana Malaysia adalah sebuah negara yang bukan hanya berbilang kaum tetapi juga berbilang latar belakang dari segi budaya. Ini adalah satu keunikan Malaysia. Sebab tu saya berharap dengan sambutan Hari Malaysia ini rakyat dapat memahami tentang kepelbagaian budaya ini, dan dengan memahami kepelbagaian budaya ini kita harapkan mereka dapat saling wujudkan saling hormat menghormati antara satu dengan lain, supaya akhirnya kita akan membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang harmoni, yang saling hormat menghormati, dan juga akhirnya mempunyai jati diri yang kuat untuk kita sama-sama menjaga keamanan dan keamanan negara secara keseluruhannya lah. Utamakan perpaduan sesama kita, toleransi sesama kita lah. Rakyat Malaysia, pasal kita Malaysia ni cukup luas kalau ikut sejarah, daripada Semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak. Jadi kita seharusnya untuk mencapai pembangunan 2020 tadi, negara maju, kita punya formulanya adalah bersatulah, berpadu, toleransi, semangat muafakat dan menyokong apa jua usaha kerajaan. Semoga keamanan dan perpaduan di Malaysia akan terus bertahan dan berdiri teguh.
Elakkan serta jauhilah diri kita daripada menghina sesama bangsa Malaysia, tidak kira Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Bajau, Melanau dan juga etnik lain, kerana kita sama-sama perlu menghormati antara satu sama lain. Dengan itu, jangan dibiarkan generasi muda terus alpa tentang sejarah Malaysia yang dipenuhi dengan warna-warni perjuangan generasi terdahulu. Seperti mana mereka sedar akan hari kemerdekaan tanggal 31 Ogos setiap tahun, maka begitulah pentingnya tarikh 16 September dalam lipatan sejarah yang perlu diberi penghayatan yang selayaknya untuk Hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia kepada seluruh warga negara Malaysia. Semoga kita berjaya, aman damai. Kita mengucapkan selamat hari menyambut Hari Satu Malaysia kepada semua rakyat Malaysia. Semoga kita kekalkan keamanan di negara kita ni. Amin. Sebenarnya Hari Malaysia ni saya mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua warga negara Malaysia. Selamat hidup. Hari Malaysia akan datang, akan berjaya lah. Saya Fiza mewakili Pustaka Azhar ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Satu Malaysia yang akan jatuh pada 16 hari bulan September ni. Jadi kepada semua rakyat Malaysia selalunya bersyukurlah sebab kita dilahirkan dan dibesarkan dalam sebuah negara yang aman dan makmur. Saya Nur Atia Zakaria daripada warga Pustaka Azhar ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada seluruh warga Malaysia. 16 September bawa 1000 makna. Rakyatnya damai, berbilang bangsa. Perpaduan di semai perlu dijaga agar Malaysia kekal sentosa.